Saya Izzadin kini berada di sekitar Bukit Bintang, Kuala Lumpur bagi melaporkan untuk Banteras COVID-19 sepanjang minggu ini. Kita masih lagi berada dalam tempoh PKP. Tempoh PKP 3.0 ini adalah amat penting bagi mengekang penularan dan melandaikan lekuk rantaian jangkitan COVID-19 yang amat membimbangkan pada ketika ini. Kita saksikan update terkini dari KKM untuk minggu ini. Pada 16 Jun 2021, Malaysia merekodkan kes baru COVID-19 sebanyak 5,150 kes. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 673,026. Bagi kes yang telah sembuh, 16 Jun, Malaysia mencatat 7,240 kes. Jumlah kumulatif kes sembuh Malaysia adalah sebanyak 600,935. Bagi kes kematian pula, Malaysia mencatatkan 73 kes kematian. Ini menjadikan jumlah keseluruhan Malaysia adalah 4,122 kes. Di Malaysia, negeri Selangor merupakan negeri yang mencatat kes kumulatif COVID-19 yang tertinggi iaitu sebanyak 220,391 kes. Negeri Selangor juga mencatat bilangan kes kematian yang tertinggi iaitu 1,193 kes. Kalau mengikut mingguan, pada Minggu Epid 21 tahun 2021 merupakan minggu yang melaporkan kes yang tertinggi iaitu sebanyak 53,419 kes COVID-19. PKP seluruh negara dilaksanakan pada 1 Jun iaitu Minggu Epid ke-22. Didapati terdapat penurunan trend kes COVID-19 dan juga kes kematian COVID-19. Ini menunjukkan tindakan drastik yang diambil oleh kerajaan dalam melandaikan keluk pandemik COVID-19 di Malaysia berkesan. Jadi jika kita teliti, kluster yang menyumbang kes kematian yang tertinggi di Malaysia merupakan kluster Perhimpunan Seri Petaling dengan 34 kes kematian. Kluster ini merupakan kluster kedua terbesar yang dilaporkan di Malaysia. Seramai 3,375 kes positif telah dikesan. Kluster ini telah diisytiharkan tamat pada 8 Julai 2020. Kelekaan sebahagian masyarakat terhadap bahaya jangkitan COVID-19 sehingga mula ambil mudah terhadap pentingnya pematuhan SOP hanya akan menjejaskan usaha memerangi musuh tidak kelihatan ini. Apa tidak cukupkah dengan peningkatan kes jangkitan harian sebagai bukti? Atau anda memang sedia mengorbankan nyawa orang yang disayangi? Jun diumumkan sebagai bulan tindakan di Amerika Syarikat yang mensasarkan 70% daripada rakyatnya yang berumur 18 tahun dan ke atas menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin menjelang kerajaan kemerdekaannya pada 4 Julai 2021. Pelan yang dirangka pentadbiran Presiden Joe Biden itu setakat ini merekodkan lebih separuh rakyat dewasanya telah divaksinasi. Seramai 174.2 juta orang sudah menerima dos pertama mereka, manakala lebih 144.9 juta lagi telah divaksin sepenuhnya. Sejak awal Jun, sejumlah 1.2 juta pemberian vaksinasi dicatat sehari. Amerika Syarikat dengan jumlah penduduk 332 juta orang itu sehingga kini melaporkan lebih 33 juta kes positif dan hampir 600,000 kematian akibat COVID-19. Kes harian jangkitan kini bagaimanapun mencatatkan penurunan dengan kadar jangkitan sebanyak 17,289 kes dan kematian 589 kes. United Kingdom yang turut mempergiatkan kempen vaksinasi mengumumkan sifar kematian pada awal Jun buat pertama kali sejak Mac 2020. Setakat ini lebih 41 juta penduduk iaitu 78% daripada rakyat dewasanya telah menerima dos pertama suntikan manakala hampir 30 juta lagi melengkapi 2 dos. Gesaan saintis agar lebih ramai penduduk divaksin turut menyaksikan England menunda keputusan melonggarkan perintah berkurung pada 21 Jun 2021 kepada 4 minggu lagi ditambah kebimbangan mengenai peningkatan kes varian Delta yang lebih dulu dikesan di India. Antara SOP yang diperketatkan dalam tempoh PKP 3.0 adalah sektor peruncitan, pengedaran, pemborongan,
dan restoran di mana hanya dibenarkan beroperasi sehingga jam 8 malam sahaja. Terima kasih kepada anda kerana telah mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Saya dan wartawan Banteras COVID-19 telah melakukan tinjauan di sekitar Kuala Lumpur sehingga jam 8 malam. Kita saksikan paparan yang telah kami sediakan. Kuala Lumpur, kota metropolitan yang menjadi nadi kepada negara ini. Kota tumpuan ekonomi yang diwarnakan berbagai gelagat manusia dan kesibukan di jalan rayanya. Bagaimanapun sepi, hari ini berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan 3.0 yang disambung lagi sehingga 28 Jun 2021. Hos Izzat Zain dan kru Banteras COVID-19 menelusuri lokasi tumpuan pelancong dan laluan sibuk Kuala Lumpur dari 4 petang hingga melepasi jam 10 malam iaitu had tempoh operasi bagi sektor perkhidmatan dan perniagaan. Bagi yang sudah biasa dengan hiruk pikuk bandaraya ini memang terasa aneh. Daripada sudut positifnya, Kuala Lumpur menyaksikan pematuhan warga kota terhadap prosedur operasi standard. Ini yang terbaik kerana hanya menerusi keseriusan masyarakat terhadap usaha memerangi wabak COVID-19 dapat memastikan Malaysia menang dalam perang ini. Banteras sampai tumpas, kita pasti menang. Jangkitan bersilang boleh berlaku kepada kaki tangan yang melakukan proses transfer. Isopod gunanya bertujuan mengendalikan pemindahan pesakit kritikal dan berisiko tinggi menjangkiti orang ramai seperti wabak Ebola kini digunakan untuk memindahkan pesakit COVID-19 daripada satu hospital ke hospital lain. Ini didorong antaranya oleh keupayaan COVID-19 bermutasi menjadi varian berbahaya yang disukarkan lagi dengan kadar jangkitannya yang mudah merebak, semudah melalui air liur dan udara. Tanpa Isopod, bayangkan risiko yang menanti para petugas barisan hadapan. Kru Banteras COVID-19 melihat penggunaan Isopod oleh sekumpulan doktor dan jururawat bagi memindahkan pesakit COVID-19 yang kritikal. Proses transfer untuk Isopod bagi pesakit-pesakit COVID diintubasi ini telah pun kami, Hospital Sungai Buloh, lakukan semenjak daripada tahun lepas. Jadi kami mempunyai tim-tim yang terlatih untuk melakukan proses transfer bagi pesakit-pesakit yang terpilih daripada ward kecemasan dan juga daripada ward-ward yang buka ICU untuk dimasukkan ke dalam kita panggil Isopod untuk dihantar ke ICU-ICU yang lain. Kalau kita tak gunakan Isopod ni, kemungkinan untuk berlakunya kejadian tidak diingini dan juga proses jangkitan bersilang boleh berlaku kepada kaki tangan yang melakukan proses transfer ke hospital-hospital lain dan juga dalam perjalanan untuk masuk ke ICU di hospital lain. Pemindahan menggunakan Isopod bagaimanapun memiliki cabarannya. Bilangan tenaga kerja yang ramai diperlukan untuk memastikan pesakit berada dalam keadaan stabil. Petugas perlu dibahagikan kepada dua kumpulan bagi memastikan kelancaran proses pemindahan dan pemantauan pesakit. Biasanya proses untuk transfer ataupun pemindahan pesakit menggunakan Isopod ni tidak boleh dilakukan oleh seorang atau dua orang. Biasanya kami memerlukan dua kumpulan. Kumpulan yang pertama adalah yang terlibat secara langsung menghandle the patient, sekurang-kurangnya 2 atau 3 orang. Dan juga tim yang kedua iaitu kita panggil outer ring. Outer ring ni biasanya dia tidak berhubung terus dengan pesakit, tetapi mereka adalah penting untuk melakukan pemantauan bagi rakan-rakan mereka. Biasanya tim yang pertama tu dia akan bawa pesakit menggunakan ambulans dan tim yang kedua tu biasa akan ikut daripada kenderaan biasa daripada belakang dan mereka tidak memerlukan pemakaian yang lengkap PPE seperti tim yang kita panggil inner ring. Untuk melakukan pemindahan, yang pertama untuk peringkat kami di Jabatan Kecemasan adalah memastikan pesakit berada di tahap yang paling optimal, stabil untuk dipindahkan ke hospital-hospital lain. Hanya waris terdekat yang dimenangkan untuk melakukan pengejaman dan tatapan terakhir, namun dipisahkan oleh bilik kaca. Kita saksikan paparan eksklusif barisan hadapan unit forensik melakukan tugas-tugas mereka. Cuma panggilan video, tangisan pilu mencengkam ahli keluarga yang melihat orang tersayang pergi.
bahana COVID-19 malah menyebabkan keluarga tidak mungkin dibenarkan menguruskan sendiri jenazah. Apatah lagi dengan 4,142 kes kematian akibat COVID-19 yang direkodkan setakat ini yang menunjukkan trend yang membimbangkan. Kru Bantras COVID-19 ke Hospital Sungai Buloh menyoroti cabaran bahagian forensik dalam pengurusan jenazah mangsa COVID-19. Apabila kita mendapat panggilan daripada ward, perkara pertama yang perlu berlaku ialah body tersebut mesti dimasukkan ke dalam 2 body bag. Yang pertama tu is actually lapisan body sheet. Yang itu di mana-mana mayat yang meninggal memang kita akan wrapkan dengan apa yang kita panggil sebagai white hospital sheet. Tapi kes-kes COVID mesti ada 2 lapisan tambahan, iaitu body bag. Dan setiap lapisan itu kita mesti semburkan dengan bahan disinfektan. Ini adalah merupakan body bag yang ada pemegang. Jadi ini di bahagian dalam, ini adalah di bahagian luar. Ya, sebab satu body ada 70 ke 80 kg ataupun kadang-kadang 90 kg. Kalau kita pakai dua-dua body bag yang macam ni, bila kita bawa dia akan koyak. Jadi fungsi ni untuk mengurangkan koyakan, jadi kuranglah kadar kita. Setelah ahli keluarga ataupun si mati itu diuruskan, maka dia akan terus dihantar ke jabatan forensik, dan sekiranya waris ingin melihat, mereka hanya boleh melihat daripada luar, daripada cermin, daripada bilik tersebut. Maknanya kita akan buka, tetapi staf yang buka muka untuk supaya waris lihat tu, staf kita semua memakai pakaian perlindungan penuh. Ini memang merupakan satu perkara yang amat menyedihkan, kerana budaya kita memang nak sentuh si mati, kita memang nak tatap si mati buat kali terakhir. Sekiranya mereka memeluk, maksudnya terdapat kontak di situ, ada risiko di mana virus daripada badan si mati akan berpindah kepada kita, satu. Dan juga ketika kita mencium dan kita menghidup darah, kerana manusia perlu bernafas sepanjang masa. Sebab itu kita kata COVID-19 ni dia aerosolize. Bila di atas body bag atau di atas permukaan dia tidak aktif, tapi apabila disedut masuk, bila sampai ke kita punya sel-sel pernafasan, dia akan aktif. Hati bertambah luka. SOP yang perlu dipatuhi membuatkan ahli keluarga hanya mampu menatap jenazah buat kali terakhir daripada jauh di sebalik kaca. Dan entah berapa kali situasi pilu ini dilalui para petugas dan doktor forensik yang hanya mampu menitipkan doa dan berusaha melaksanakan tanggungjawab dengan profesional. Bukan mudah, apatah lagi tugasan mereka bersilih ganti dengan kes kemalangan dan polis antaranya. Bila melibatkan forensik, sebab kita punya kes bukan sahaja daripada hospital, tetapi juga dari apa yang dibawa oleh pihak polis. Dan kita ada kes di mana kes yang melibatkan kematian dilanggar kereta api tapi positif untuk COVID. Untuk setiap kes kita akan swab di sini. Doktor akan berpakaian penuh, dia akan swab di sini. Dan kemudian kita punya pegawai sains akan gunakan untuk buat test ni di dalam kabinet ni. Sebabnya tidak ada pengendaraan keluar. Jadi bila result tu dah dibaca, kita akan tahu sama ada dia positif atau negatif. Jadi kat situ kita akan mengalami kekangan. Sebab kita kena buat benda siasat, dalam masa yang sama kita kena uruskan kes COVID juga. Peningkatan jenazah mangsa COVID-19 selain kes kematian lain mendorong penggunaan kontena sebagai tambahan bilik penyimpanan mayat. Jumlah penyimpanan mayat yang terhad jelas memerlukan sistem penyusunan yang terancang. Jika dilihat susun atur kontena tu, maknanya satu body satu rak. Buat masa ni keadaan begitu. Tapi sekiranya terlalu ramai yang meninggal dunia akibat COVID, maka kita tak boleh gunakan rak tersebut. Maknanya kita akan susun body tu bertingkat. Jadi di sini yang kita tidak mahu berlaku. Sebab sekiranya ia berlaku, maksudnya kita walaupun seseorang tu telah meninggal dunia, ia mesti dihormati sebagai manusia. Jadi ini yang kita tidak mahu berlaku, di mana akan ada pertindanan body.
Lebih-lebihkanlah rasa tanggungjawab itu. Jangan ingat yang bila kita tak kena, kita tak akan kena. Saya dah selesai ambil vaksin saya pada hari ini. Alhamdulillah tak sakit. Proses pengambilan vaksin ini pun sangat lancar dan saya seru warga emas seperti saya ini datanglah beramai-ramai supaya kita ambil vaksin untuk sejahtera keluarga dan rakyat Malaysia semua. I very scared neither one when they poke. So but just now when they inject me, I don't feel anything, just like the end bite ini. So I'm 65, I'm the senior citizen, so everybody should come now. First thing, you prevent the hospital system to break down. If you don't get vaccine, then you kena, and then you see the government cannot let you die. So, but the limited facility. So I hope all the senior citizens should help out to prevent the breakdown of our health facility. Everybody should come for vaccination. It's very good, and I'm indeed happy, and I'm glad that I've been vaccinated, thanks to the minister himself, and also for the staffs who've actually been involved here day and night. I think they have done a fantabulous job. Sudahkah anda mendaftar untuk divaksin? Malaysia akan hanya menang setelah 80% rakyatnya divaksinasi. Jangan gentar, penawar ada di tangan kita. Ayo, vaksin diri, lindungi semua. Petugas dan penerima vaksin di Pusat Pemberian Vaksin atau PPV Stadium Perpaduan Petrajaya di Kuching, Sarawak teruja menerima kunjungan Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Khairi Jamaluddin pada 28 Mei 2021. Ia adalah antara 13 PPV yang dibuka di Sarawak dan mula beroperasi sejak 23 April 2021. Manakala Borneo Convention Centre Kuching yang turut dijadikan tempat pemberian vaksin menyaksikan AstraZeneca mula diberikan kepada sukarelawan pada 7 Jun 2021. Penambahan pusat itu adalah antara usaha Kerajaan Negeri Sarawak bagi memastikan 2.2 juta rakyatnya diimunisasi menjelang akhir Ogos ini. Ia sekaligus memberi peluang kepada masyarakat mengikuti program sukarelawan MyVac membantu petugas barisan hadapan memvaksin orang ramai. Cabaran yang kita selalu hadapi adalah sikap dan juga prihatin manusia dalam keadaan-keadaan menunggu panjang. So, kita terpaksa memainkan peranan untuk memaklumkan kepada mereka bahawa kita mohon bersabar. Apabila anda telah mendapat slot untuk pemberian vaksin, pastinya mereka akan dapat pemberian vaksin tersebut. Okay, apa yang nyuruh kami mau jadi sukarelawan tu, kami dapat nolong orang dan beri informasi apa yang kami dapat daripada bertugas di SIA. Jadi saya menjuru semua penduduk di kawasan Apia Batu Kawah lah, minta jangan takutlah, oleh kerana jadi untuk pakai niaga kita pun. Ada takut kita kena nanti ada vaksin kita kena ada susah sedikit pun. Selepasnya ambil vaksin dos pertama ya, alhamdulillah mak kami madahnya. Saya ada apa-apa, alhamdulillah sehatlah katanya. Untuk orang-orang di luar ya yang belum ambil vaksinnya, sibuklah takut ngambil vaksin ambil ya vaksinnya supaya untuk menjaga keselamatan kita. Beliau adalah seorang yang sangat lincah di pentas dan walaupun sangat aktif, virus corona tetap menyerangnya. Bagaimanakah penerimaan beliau apabila disahkan positif? Kita ikuti kisah Apple Drama Band dalam Figura 19. Alhamdulillah, getting better. Cumanya masih ada rasa-rasa yang macam saya tak se-fit dululah. Macam ada masa-masanya saya keluar exercise, jogging, saya dapat rasa saya punya fitness macam sedikit drop. Paling ketara sebenarnya adalah saya punya kemampuan menyanyi sebenarnya agak terjejas sebab saya masih ada rasa macam kahak yang tak hilang dekat tekak. Cumanya dia bau je, kadang-kadang bau yang kuat. Saya punya hidung dia akan bau yang lain dulu, baru dia jadi bau yang sepatutnya. Sebelum ni saya nak menyanyi not-not yang dekat pertengahan tu yang memerlukan kita panggil belt, yang mana kita teran daripada perut dan keluar tone yang kuat.
okey je. Tapi selepas pada COVID ni, walau dah beberapa bulan pun, saya menyanyi bila kita panggil bunyi tu bunyi ayam. Yang macam suara terkehil tu. Bila tengok kes semakin tinggi adalah semakin risau sebab bila masa saya kena tu saya lebih beri perhatian, saya lebih membaca tentang COVID-19 ni dan macam mana cara dia tersebar dan ada varian-varian baru lagi. Dan risaunya adalah sebab depan mata saya sendiri saya nampak adalah anak saya positif tapi dia tak ada simptom. Jadi itu yang bila saya tengok kes semakin tinggi adalah saya terkenangkan yang kes macam anak saya ni yang mana dia punya badan rasa sihat tapi sebenarnya dia adalah pembawa virus itu dan boleh menjangkit kepada orang lain. Dan bila lagi ramai yang dijangkiti sekarang ni maknanya lagi ramai yang berpeluang ataupun berpotensi untuk jadi macam tu yang dipanggil asymptomatic ni yang mana dia tak perasan pun dia sebenarnya adalah pembawa. Ada juga mangsa-mangsa yang sihat dan muda juga terkorban disebabkan COVID ini. Jadi bagi saya mereka yang rasa macam benda ni tak ada apa, benda ni biasa je, sangat tak bertanggungjawab sebenarnya kerana info semuanya ada di luar sana, kita dapat baca hari-hari sebenarnya. Perkara yang paling penting adalah vaksin. Vaksin akan membuatkan kita dapat mencapai imuniti kelompok tu dan itu yang paling penting. Saya nak pesan kepada semua, COVID is very real dan kesannya saya dapat rasa sampai hari ini lebih-lebihkanlah rasa tanggungjawab itu. Jangan ingat yang bila kita tak kena, kita tak akan kena. Ingat nasihat Apple Drama Band terutama yang mempunyai keluarga. Jaga SOP dan jaga diri bukan sahaja untuk kesejahteraan keluarga kita tetapi untuk kesejahteraan seluruh rakyat Malaysia. 4 fasa pelan pemulihan negara yang bersandarkan 3 indikator ambang utama dibentangkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai strategi peralihan keluar Malaysia daripada kemelut pandemik COVID-19. Nilai indikator itu bersandarkan pada purata kes harian COVID-19, kadar penggunaan katil di wad unit rawatan rapi dan kadar populasi yang menerima 2 dos suntikan vaksin. Dimulai fasa pertama Perintah Kawalan Pergerakan secara menyeluruh yang sedang diadakan, pelan itu diyakini dapat mengembalikan negara pada penghidupan harian biasa menjelang akhir tahun ini. Ingat Bantras sampai tumpas, kita mesti menang. Saya Izzadin mewakili produksi Bantras COVID-19 mengucapkan Assalamualaikum dan jumpa lagi minggu hadapan.